Shalom dan selamat datang kepada pelayanan online kita pagi ini. Hari ini adalah 19 hari bulan September tahun 2021 dan di musim Trinity hari ini adalah Ahad yang ke-16. Petikan yang telah dipilih untuk renungan kita buat pagi ini adalah daripada Yakobus bab 4 ayat 7 dan ayat 8 bagian pertama. Yakobus bab 4 ayat 7 dan ayat 8 bagian pertama. Mari saya bacakan kedua-dua ayat ini untuk kamu. Yakobus bab 4 ayat 7 dan bagian pertama di ayat 8. Oleh itu, taatlah kepada Tuhan. Lawanlah iblis, maka iblis akan lari daripada kamu. Ampirilah Tuhan, dan Tuhan akan mengampiri kamu. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, untuk pagi yang indah ini kita berterima kasih. Kita berdoa bahwa hadirat Tuhan bersama kita pagi ini. Sucikanlah pikiran kita, telinga kita, hati kita, supaya kita dapat menerima firman-Mu kepada kita pagi ini tanpa apa-apa halangan. Berkatilah semua hamba-Mu yang dapat mendengar firman-Mu pagi ini. Dalam nama Yesus saya berdoa. Amin, amin, amin. Saudara-saudari sekalian, daripada Yakobus bab 1, kita telah mendengar firman Tuhan, bahwa firman Tuhan perlulah disimpan di dalam hati kita. Dan kita dengar firman Tuhan bukan sekadar mendengar saja, tetapi mengikutinya dalam hidup kita. Mengikuti semua kehendak Tuhan dalam hidup kita. Dan di bab 2 kita melihat bahwa iman kita perlu diikuti dengan perbuatan. Kalau tiada, ia tak berguna. Jika iman kita itu bersama perbuatan, maka iman kita itu satu iman yang dinamik, yang berkuasa. Di bab 3 minggu lalu kita mendengar bagaimana Yakobus memberi kita ajaran tentang bagaimana kita boleh menguasai lidah kita, menguasai dan juga menggunakan lidah kita dengan cara yang baik. Hari ini dari Yakobus bab 4 ayat 7 dan 8 kita melihat 3 perkara di sini. Bagaimana kita perlu, nombor 1, serah kepada Tuhan, nombor 2, lawan iblis, dan nombor 3, hampiri Tuhan. Bagaimana kita perlu serah kepada Tuhan, lawan iblis, dan juga hampiri Tuhan. Poin nombor 1, bagaimana kita hendak serah kepada Tuhan. 3 musuh dapat menjauhkan kita daripada Tuhan, yaitu dunia, tabiat manusia, dan juga iblis yang merupakan baki daripada hidup dosa kita. Tetapi Tuhan telah memberi kita kuasanya untuk mengatasi dunia, tabiat manusia, dan juga iblis. Roh Kudus yang tinggal di dalam hati kita dapat menguatkan kita dari segi rohani supaya kita boleh berjuang dan dapat kemenangan daripada semua kehendak iblis dan dapat memimpin diri kita mengikut firman Tuhan yang kita simpan di dalam hati kita. Nah, jika kita baca Mazmur bab 1 ayat 1 dan 2, Mazmur, saya bacakan untuk kamu. Berbahagialah orang yang tidak mengikuti nasihat orang jahat, tidak mengikut contoh orang yang berdosa, atau bergaul dengan orang yang menghina Tuhan, tetapi suka mentaati Taurat Tuhan dan merenungkannya siang dan malam. Begini bolehlah seorang itu dapat jaga
hidup dia dan menyerah hidup dia kepada Tuhan. Untuk menjadi ataupun untuk mengadakan satu persahabatan yang baik dengan Tuhan, kita perlulah mengatasi kehendak kita mengikut dunia ini, mengikut tabiat manusia dan juga mengikut iblis, dan ikuti ajaran-ajaran yang diberi oleh Yakobus untuk menyerah diri kita kepada Tuhan. Bila kita menyerah diri kita kepada Tuhan secara keseluruhannya, kita dapatlah menjaga hidup kita daripada tabiat-tabiat manusia yang tidak berguna lagi. Bila kita menyerah hidup kita dengan sepenuhnya, kita boleh kata sekarang bukan lagi kehendak saya, tetapi kehendak Tuhanlah yang akan dilaksanakan dalam hidup saya. Bukan mengikut apa yang saya suka, tetapi bagaimana Tuhan bersuka. Begitulah kita perlu menyerahkan diri kita sepenuhnya kepada Tuhan dengan merendahkan diri kita. Bila kita merendahkan diri kita dan menyerahkan diri kita dengan sepenuhnya kepada Tuhan, Tuhan mesti akan memberkati kita dengan rahmat dan anugerah Dia. Poin kedua yang kita perlu mengingati adalah mengikut Yakobus, kita perlu lawan iblis. Di Taman Eden, bila manusia diberi arahan oleh Tuhan, kita melihat dia tidak dapat melawan iblis, tidak dapat mengatasi iblis, sebab mereka melakukan mengikut kehendak iblis itu. Iblis itu masih dia berperbuatan dalam dunia ini, dalam kehidupan banyak orang, banyak-banyak perkara itu dilakukan mengikut kehendak iblis. Kita dipanggil untuk melawan iblis. Kita perlulah ambil langkah-langkah yang perlu untuk mengatasi kehendak iblis. Jangan kita memuaskan kehendak iblis. Kita perlulah melakukan mengikut kehendak Tuhan dan bukan mengikut kehendak iblis. Jika laku perkara-perkara mengikut kehendak iblis, maka hidup kita berbuah itu pun tidak bagus dan bukan dari segi rohani, tetapi daripada tabiat manusia dan mengikut kehendak iblis. Kita perlulah lawan iblis, kita perlulah mengatasi iblis itu. Bagaimana kita perlu mengatasi? Sebab Yesus sudah mengatasinya. Yesus sudah ada kemenangan atas iblis dan semua dosa-dosa kita. Sebab Yesus menang, kita pun bolehlah menang. Kita perlulah lawan iblis. Walaupun dia juga ada keluar biasaannya, tetapi Tuhan telah memberkati kita lebih daripada itu. Tuhan telah mengatasi semua masalah dan dia telah mengalami kemenangan. Jika dia telah mengalami kemenangan, bolehlah kita juga mengalami kemenangan. Saya percaya 100% jika kita lawan iblis, mesti dia akan lari daripada kita sebagaimana Yakobus memberi kita. Bagaimana kita boleh melawan iblis? Dengan menutup telinga kita dan menutup mata kita. Saya ingat bila anak saya kecil dulu, bila kita melalui beberapa kedai di dalam supermarket ke apa, jika ada pakaian-pakaian yang cantik di sana, saya kadang-kadang tutup mata dia dan mengakan melaluinya daripada tempat itu. Jika dia melihat, dia mungkin hendak saya belikan itu kepada dia. So saya akan tutup mata dia dan saya akan membawa dia ke tempat yang lain. Iblis masih menggunakan
cara ini untuk menggoda hamba-hamba Tuhan. So kita perlulah berwaspada, kita perlulah tutup telinga kita, tutup mata kita, tak melihat, tak mendengar apa yang Tuhan tidak mau kita dengar dan tidak mau kita melihat. Kita perlulah menjaga kehendak-kehendak hati kita mengikut firman Tuhan. Jangan lakukan semua perkara mengikut kehendak Tuhan, tetapi kita mengikuti firman Tuhan yang kita telah simpan dalam hati kita. Dan kita perlulah juga menggunakan firman Tuhan sebagai pedang untuk mengatasi iblis, dan juga perisai di tangan. Firman Tuhan juga adalah seperti perisai di tangan, bukan saja pedang tetapi perisai di tangan. Dengan menggunakannya kita boleh melawan iblis. Lebih-lebih lagi bila kita dapat berlutut, berdoa, memuji Tuhan, iblis akan takut dan dia akan lari. Kita perlulah menentangkan dia melalui doa-doa kita dengan lagu-lagu pujian. Bila kita doa, kita pergi ke dalam hadirat Tuhan. Bila kita memuji Tuhan, Tuhan pula datang kepada kita. Tuhan suka semua pujian-pujian yang kita beri kepada dia. So jagalah saudara-saudari sekalian. Kita perlulah menentang, lawan iblis, dan kita boleh dengan menggunakan perlengkapan senjata daripada Tuhan yang diberitahu oleh Paulus di Efesus bab 6 dari ayat 10. Kita boleh lihat bagaimana kita boleh menggunakan semua perlengkapan senjata yang Tuhan telah menyediakan untuk kita supaya kita dapat menentang dan mengatasi iblis. Dan janji Tuhan adalah mengikut Yakobus bab 4 ayat Tuhan. Jika kamu lawan, menentang iblis, Tuhan berkata, mesti dia akan lari daripada kamu. Syukur kepada Tuhan. Kita terima janji-janji Tuhan ini. Bila kita menentang iblis, dia mesti lari daripada kita. Akhirnya, poin ketiga, kita perlulah menghampiri Tuhan. Kita perlu datang dekat kepada Tuhan. Bila kita dapat datang dekat kepada Tuhan, Tuhan pun akan datang dekat kepada kita. Tuhan memanggil kita untuk bertinggal bersamanya. Barulah hidup kita pun akan berbuah dengan banyak. Dan kita juga dapat dianugerahkan oleh Tuhan beberapa kebaikan bila kita dapat menghampiri Tuhan, mendekati Tuhan. Dan kita percaya seperti mana Yakobus memberitahu kita, Tuhan juga akan mendekati kita. Bila kita mendekati Tuhan, Tuhan pun akan mendekati kita. Dan di Yohanes bab 15 pula, Tuhan Yesus memberitahu kita, tinggallah bersama saya. Dan jika saya pun bertinggal sama dengan kamu, maka hidup kamu akan berbuah dengan lebih. Panggilan Yesus ada untuk kita di Yohanes bab 15. Kita juga dapat melihat dalam perkara anak sesat. Bila sudah bertobat, dia datang balik kepada bapanya. Bila dia datang untuk jumpa bapa pun lari dan juga memeluk dia. Kita mengingat seperti itulah. Bila kita datang kepada Tuhan, Tuhan pun akan datang kepada kita. Anak ini sudah pergi jauh sesat, dan bila dia datang kembali kepada bapa dia, bapa pun lari dan dia memeluk anak dia. Jika kita berdekat kepada Yesus, Yesus pun akan mendekati kita. Bagaimana persaudaraan kita dengan Tuhan? Bagaimana kedekatan kita dengan Tuhan? Tuhan memanggil kita. Jika kamu mendekati saya, saya pun akan mendekati kamu. Bila kita menghampiri Tuhan, Tuhan pun akan menghampiri kita. Sebagai penutup, kita perlulah memeriksa diri kita. Bagaimana kita telah tumbuh dari segi rohani? Bagaimanakah kita menghadapi situasi
pandemik ini. Perlulah kita dapat memeriksa diri kita mengikut apa yang Yakobus memberitahu kepada kita. Bagaimana kita telah menyerah diri kita kepada Tuhan. Bagaimana kita telah menentang iblis. Dan bagaimana dalam hidup kita telah mendekati Tuhan. Jika kita mendekati Tuhan, Tuhan janji kepada kita, Dia pun akan mendekati kita. Marilah kita tinggal dalam Tuhan dan Tuhan pun akan tinggal dalam hati kita. Untuk hidup yang diberkati Tuhan. Untuk hidup yang berbuah, yang akan menjadi berkat kepada orang keliling kita. Kita perlulah datang dekat kepada Tuhan. Dan kita perlulah bertinggal sama dengan Tuhan. Barulah Tuhan akan memberkati kita. Saudara-saudari sekalian, melalui Yakobus kita telah melihat pagi ini bagaimana kita perlu taat, setia kepada Tuhan. Bagaimana kita perlu menentang iblis dan bagaimana kita perlu menghampiri atau mendekati Tuhan supaya Tuhan pun akan mendekati kita. Biarlah hidup kita diberkati Tuhan supaya kita juga dapat menjadi suatu berkat kepada orang keliling kita. Tuhan memberkati kamu. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, untuk firman-Mu pagi ini kita berterima kasih. Menolong kita memeriksa diri kita sendiri. Bagaimana kita telah menyerah diri kita kepada Tuhan. Bagaimana kita dapat menentang iblis sampai sekarang. Dan juga bagaimana kita dapat mendekati Tuhan. Biarlah hidup kita itu menjadi satu contoh yang baik kepada orang yang mengelilingi kita. Tuhan Yesus, kita berdoa. Biarlah firman-Mu ini ditanam pada tanah yang subur di dalam hati kita, supaya ia dapat berbuah dan menjadi digunakan oleh orang lain, menjadi suatu berkat kepada semua. Kita menyerahkan diri kita kepada-Mu Tuhan. Tolonglah kita untuk menyerah diri kita kepada Tuhan, untuk melawan iblis dan juga untuk mendekati Tuhan, supaya Tuhan pun dapat mendekati kita dan memberi kita semua berkat-berkat yang kita perlu. Berkatilah hamba-hamba-Mu. Dalam nama Yesus kita berdoa. Amin. 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 Doa berkat. Sentosa Allah yang melebihi pengertian manusia, memelihara hati dan jiwa kamu di dalam pengetahuan dan kasih Allah. Dan anak-anak Yesus Kristus Tuhan kita. Dan berkat Allah yang Maha Kuasa, Bapa, Anak, dan Roh Kudus, berserta dengan kamu dan tinggal serta dengan kamu sampai selama-lamanya. Amin. Pergilah dengan damai sejahtera dan layanilah Tuhan dalam nama Kristus Yesus. Saudara-saudari sekalian, Shalom. Jagalah diri kamu, walaupun kerajaan sedang memberi kita banyak peluang dan juga kebebasan. Janganlah keluar rumah tanpa apa-apa urusan. Jagalah diri kamu dan keluarga kamu. Tuhan berkati kamu.